Dan banyak ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh orang politik itu sendiri pun tidak memberi kita satu keyakinan bahawa kita berada di negara yang bertamadun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kita lagi dalam rancangan Pandangan J. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang saya kira tak pernah lagi dibincangkan. Topik yang bertajuk Politikus dan Keadilan. Bersama dengan kita Datuk Seri Dr. Jahabuddin Mohamed Yunus. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam Saudara Fudil. Terima kasih bersama dengan kita hari Sama. ini. Datuk Seri, saya akan terus kepada tajuk kita sendiri terlebih dahulu. Mungkin ramai yang tidak tahu, kan? Apakah maksud politikus itu sendiri? Okey. Kalau kita lihat kepada konsep politik, politik itu adalah satu wadah atau satu proses melalui mana kita cari orang-orang rakyat-rakyat yang boleh mentadbir negara. Jadi kita perlukan satu means of getting the best talent possible lah untuk memerintah negara. Jadi itulah politik. Maknanya kita kena lihat politik bukanlah satu fahaman yang sekarang ada untuk mendapatkan kuasa. Tidak. Kita lihat politik sebagai satu cara, satu kaedah bagaimana kita dapatkan rakyat-rakyat yang berminat untuk berkhidmat kepada negara, untuk menentukan masa depan negara, untuk mentadbir negara dan juga untuk merangka polisi-polisi, polisi ekonomi, polisi sosial dan sebagainya. Itu politik, ya. Dan kita kena ingat juga bahawa pada masa yang sama kita ada civil service, perkhidmatan awam yang juga mentadbir negara. Jadi perbezaan di antara the civil service dan kerajaan politik yang saya panggil ialah kerajaan politik lah yang akan merangka polisi-polisi untuk membawa negara ke satu tahap yang tertentu. Jadi orang-orang politik atau politikus adalah mereka yang bergiat dalam politik. Dan hari ini kita faham mereka yang menjadi ahli-ahli parti-parti politik sebagai contoh, mereka politikus. Begitu juga mereka yang menjadi wakil rakyat, mereka politikus. Jadi politikus merujuk kepada mereka yang bergiat secara aktif dalam politik. Berkaitan dengan orang-orang yang bergiat di dalam politik itu sendiri ataupun dirujuk sebagai politikus bagaimana yang Datuk Seri sebutkan, saya teringat satu quote yang mana Datuk Seri tulis dalam buku Datuk Seri Rapera di, saya kira page 5, sebentar ya, page 51 ya, di mana saya, dengan izin saya baca ya, Datuk Seri. Do not be confused. I am not saying that one should not be in higher position. All I am saying is that one should not aspire ambitiously to be in higher position for the sake of the higher position. On the other hand, one may desire to do a greater good and in that process be lumbered with a greater level of responsibility. What is the difference? An ambitious person will sacrifice the doing of any good if that may risk him losing the higher position. A person who has the desire to do good will sacrifice the higher position if that may risk him losing the opportunity to do good. Daripada petikan ini Datuk Seri, adakah ini satu benchmark ataupun karakteristik ataupun ciri-ciri yang sepatutnya ada dalam seorang politikus itu sendiri? Okey. Kalau terlihat kepada fahaman hari ini dan fahaman umum, kita selalu meletakkan cita-cita sebagai satu nilai yang begitu tinggi dan begitu baik. Saya mengatakan bila kita sebut tentang cita-cita, tak kira cita-cita apa pun, kalau cita-cita, saya rasa kita kena take a step back dan berfikir kembali tentang cita-cita itu. Jadi saya mengatakan di situ bahawa tidak ada salahnya kita cuba untuk pergi ke satu tahap atau satu kedudukan yang lebih tinggi dalam politik. Tetapi janganlah kita pergi ke tahap yang lebih tinggi itu kerana bercita-cita untuk menjadi orang yang berkuasa. Dan itu yang saya cuba untuk
mengingatkan kepada orang politik. Bahaya. Kita harus pergi kepada satu jawatan yang lebih tinggi kerana kita ingin merangkul atau menjawat satu jawatan yang lebih bertanggungjawab. Jadi bila lebih bertanggungjawab, maknanya kita lebih mempunyai tugas-tugasan dan lebih ada visi dan goals yang perlu capai untuk rakyat. Jadi kita kena bezakan di antara kedua-duanya. Kerana orang yang bercita-cita untuk mendapatkan kuasa, orang yang bercita-cita untuk menjadikan seorang politik, career politician sebagai contoh, mereka mungkin akan korbankan yang makruf untuk mendapatkan jawatan. Mereka akan korbankan yang kebaikan untuk cita-cita mereka. Tetapi sebaliknya, mereka yang mempunyai tujuan untuk membuat satu kebaikan, mereka sanggup korbankan jawatan untuk yang makruf. Jadi itu perbezaan keduanya. Jadi kalau kita lihat pada fahaman politik hari ini, saya percaya fahaman ini merata di satu dunia pun, di mana mereka mengatakan bahawa the ends justify the means. Maknanya lebih baik tak apa, sebab dalam politik kita perlu kuasa. Untuk mendapatkan kuasa, biarlah kita melakukan segala-gala yang mungkar pun tidak mengapa. Kalau memporak-perandakan negara pun tidak mengapa. Kalau tidak ada keadilan pun tidak mengapa. Kalau rakyat menjadi lebih keliru pun tidak mengapa. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan kuasa. Jadi kita kena bezakan di antara kedua-dua itu. Itu yang saya maksudkan. Dan Fudir, kalau saya boleh Yeah. Kalau kita tengok tajuk kita hari ini kan, tajuk kita hari ini ialah politikus dan keadilan. Yeah. Jadi persoalannya ialah bila seorang politikus menceburi bidang politik, adakah dia ingat tentang nilai keadilan yang perlu dia tegakkan? Jadi apakah keadilan yang kita maksudkan? Yeah. Pertama sekali, of course, bila kita sebut keadilan yang datang pada minda kita ialah kedaulatan undang-undang. Jadi kewujudan adanya undang-undang supaya negara kita negara yang bertamadun. Tak adalah saya ambil undang-undang di tangan saya ataupun saya cari keadilan dengan cara saya sendiri, dengan violence dan sebagainya. Itu satu. Yang keduanya ialah dari segi keadilan sosial. Maksudnya keadilan sosial banyak maksud keadilan sosial ini. Keadilan sosial ini ialah dari segi memartabatkan maruah manusia. Jadi bagaimanakah kita atur pergaulan dan percampuran di antara manusia dalam masyarakat. Itu satu keadilan sosial. Adakah kita meletakkan anggota-anggota dalam masyarakat itu dalam keadaan-keadaan yang bermaruah. Sebagai contoh, di antara orang miskin dan orang yang kaya, walaupun dia juga pergi kepada keadilan ekonomi. Jadi adakah seorang politikus itu tindakan dia, kata-kata dia tu membawa kepada mencapai keadilan-keadilan tersebut? Ataupun adakah tindakan mereka itu mewujudkan satu ketidakadilan? Jadi dia satu ruang yang cukup besar, dan saya percaya bahawa perbualan ini perlu ada dalam negara kita ini. Benar. Dan juga berkaitan dengan politikus dan juga keadilan, Datuk Seri, saya juga ingin memetik satu lagi petikan yang ditulis oleh Datuk Seri sendiri di muka surat 81, dan ini ditulis lebih kurang 2008, lebih kurang 16 tahun yang lepas. Dia memandangkan kita bercerita tentang politikus dan keadilan, dan Datuk Seri juga menerangkan dengan lebih terperinci apakah yang dimaksudkan dengan politikus dan sebagaimana ia dapat digerakkan untuk mencapai keadilan tersebut. Datuk Seri ada menulis di muka surat 81, Datuk Seri, over the past 50 years, the rakyat have learned that at the bottom line, we need to be bound together by common values and principle, and this will not happen so long as we have institutionalized and legalized divisive factors. The evolution of common values and principles cannot be artificially imposed on society. Courageous leaders must allow for democratic space to discuss and exchange ideas and views towards the evolution of commonality. Islam is no exception. Thinking must be allowed. It cannot be monopolized by a group of elites which the rakyat did not authorize in the first place. Over the past 50 years, the rakyat have learned that at the bottom line, the rakyat has been used and abused by politicians. What must legitimately be done by any responsible leader has been turned into a favour to the rakyat, for which the rakyat is expected to kiss the hand of the politician. Where then is the honour of the rakyat? YB, yang berhormat, becomes the feudal lord of the YM, yang mengundi. If hand kissing is so essential, how about YB kissing the hands of the YM?
Adakah yang pertama, Datuk Seri, dia ada dua bahagian daripada soalan saya. Adakah yang pertama, perkara-perkara ini masih lagi di tahun 2024 ni masih lagi terjadi dalam pandangan Datuk Seri? Dan yang kedua, adakah perkara ini, apakah langkah untuk kita ubah perkara ini ke arah satu keadilan yang dikehendaki, Datuk Seri? Okay. Yang Saudara Fudir baca tu memang satu perenggan yang panjang lah. Dan banyak isu-isu yang terdapat di situ. Benar. Dan paling asas pada apa yang Saudara Fudir baca tadi ialah berkaitan dengan keadilan. Dan saya sebut situ tentang pendidikan. Dan kalau kita lihat Fudir lah, kalau kita sebut tentang keadilan, keadilan satu konsep yang begitu besar dan merangkumi banyak perkara. Sebagai contoh yang saya sebut di situ ialah dari segi pendidikan. Kalau kita mempunyai satu masyarakat yang rata-rata secara umumnya terdidik, jadi masyarakat yang terdidik, mereka mempunyai keupayaan untuk berfikir, dan mereka juga mempunyai keupayaan untuk menilai. Mereka juga akan menjadi satu masyarakat yang mahukan maklumat dan sebagainya, berbanding dengan masyarakat yang tidak ada pendidikan. Faham ya? Dan bila saya sebutkan pendidikan, saya tidak hanya sebut secara khusus kepada pendidikan atau pengajian formal. Sebab seorang tu boleh pergi ke universiti, dapat 4 tahun punya ijazah, keluar sebagai orang yang graduan, tetapi tidak semestinya dia seorang terdidik. Dia saya anggap sebagai orang yang telah mengaji suatu bidang. Tapi pendidikan satu perkataan yang luas. Educated is a different, very big word. Jadi dalam pendidikan yang saya sebutkan itu adalah keupayaan dan kebolehan dan kemahuan untuk berfikir. Jadi bagaimanakah kita boleh mengatakan orang-orang politik, dan orang politik ini kita kena faham juga, politikus mempunyai kuasa yang besar untuk mewujudkan suasana. Sama ada suasana negara itu, suasana yang memberi galakan kepada suasana yang adil atau suasana yang tidak adil. Sebagai contoh, adakah orang-orang politik bergerak, terutamanya mereka yang menjadi pemimpin negara, ya? Adakah mereka bergerak, mereka berkata-kata dan mereka mewujudkan institusi-institusi yang membolehkan rakyat berfikir? Ya? Dan rakyat berfikir itu sangat mustahil. Kalau tidak ada ruang dan undang-undang yang membenarkan rakyat berfikir dan mengatakan perkara-perkara yang penting tanpa takut kepada undang-undang dalam publik, sekiranya rakyat tidak dibenarkan membaca buku-buku yang berilmiah dan sebagainya, tanpa ada undang-undang yang mengharamkan buku-buku tersebut, jadi kita akan dapati masyarakat yang boleh berfikir dan menilai dan pandai. Jadi saya mengatakan, Saudara Fudir lah, dia menjadi satu ketidakadilan jika kita ada institusi-institusi, undang-undang dan polisi yang, minta maaf, yang memperbodohkan rakyat, yang menurunkan minda rakyat kepada minda yang terlalu bawah. Sebab pada jangka masa yang panjang, inilah yang akan memberi kesan kepada perkembangan dan kemajuan negara. Itu satu. Yang keduanya, kalau kita sebut dari segi keadilan dan juga dari segi orang-orang politik, timbul juga persoalan yang saya sebut di situ ialah berkaitan dengan nilai-nilai. Rakyat kena faham bahawa orang-orang politik tidak akan melakukan suatu reform tanpa tekanan dan desakan daripada rakyat. Malangnya itulah keadaannya di Malaysia terutamanya dan juga di negara-negara lain. Orang-orang politik tidak akan melakukan sebarang reform tanpa desakan dan permintaan oleh rakyat. Inilah kerana orang politik hanya berkisar dan bertindak di atas perkara-perkara yang popular. Jadi kalau benda tu tak popular, mereka tidak akan buat. Jadi kalau kita lihat baru-baru ni, saya terpaksa sebut juga, baru-baru ni saya tengok YouTube, dan ini seorang pemimpin muda, pemimpin politik muda, dan beliau tidak lagi dalam mana-mana parti politik. Saya mempunyai harapan yang tinggi kepada beliau sebab beliau muda. Tetapi beliau mengatakan dalam YouTube, mengatakan bahawa beliau merasakan diri beliau sebagai seorang Malay nationalist, seorang nasionalis Melayu. Kerana kononnya alasan yang dia bagi ialah kerana rakyat Malaysia ramai orang-orang Melayu. Pada saya, itu satu ungkapan, pada saya lah, satu ungkapan yang mengecewakan pada zaman sekarang. Kita cakap tentang tahun 1960-an, 1970-an, 80-an. Orang Melayu rata-rata masih lagi miskin dan sebagainya, tak pendidikan yang rendah dan sebagainya. Jadi, wujud satu keperluan untuk meningkatkan kebajikan orang Melayu. Dan, setahu saya, tidaklah memperjuangkan nasib orang Melayu kerana orang Melayu itu majoriti. Perjuangkan nasib orang Melayu kerana nasib orang Melayu ketika itu
memang di tahap yang rendah. Jadi kita tidak mengatakan Malay nationalist hari ini di Malaysia lah. Saya kurang suka kepada ayat seperti Malay nationalist, Indian nationalist, Chinese nationalist di Malaysia. Yang kita perlu ialah Malaysian nationalism. Itu pun kalau perlulah. Jadi yang saya katakan di sini ialah naratif-naratif, konsep-konsep sedemikian inilah yang akan menentukan keadilan. Adakah kita mengatakan sebagai contoh, kita bercakap tentang Malay nationalist, adakah itu akan mengenepikan yang non-Malay pula? Bagaimana perasaan mereka yang di Sabah dan Sarawak? Jadi kita tidak ada lagi minda satu common values, nilai bersama rakyat Malaysia. Dan pada masa yang sama juga Fudil, kita juga tidak berlaku adil dalam banyak perkara orang politik. Sebagai contoh, di Malaysia ini kita lihat orang politik boleh bercakap apa saja tentang Islam. Walaupun mereka bukanlah mufti dan sebagainya. Mereka bercakap apa saja tentang Islam. Tetapi kalau seorang pemikir Islam yang bukan mufti, yang tidak tauliah, bercakap atau memberi pandangan tentang Islam, mereka akan dikecam dan sebagainya. Bukan dikecam oleh orang ramai, tetapi dikecam oleh elit-elit sendiri. Jadi di manakah kita boleh harapkan perkembangan dari segi minda kefahaman Islam di kalangan orang Islam? Lupakan yang bukan Islam. Di kalangan orang Islam. Bagaimanakah ia boleh berkembang jika orang Islam tertentu diberi monopoli untuk mengenepikan pandangan-pandangan lain tentang Islam? Jadi ini yang saya maksudkan di sini, di mana orang-orang politik harus melakukan segala-gala yang mungkin untuk mewujudkan keadilan dalam pelbagai bidang, terutama dalam bidang berfikir. Orang putih kata thinking should be allowed. Pemikiran harus dibenarkan. Jadi pemikiran ni kalau disekat, dia akan menghasilkan satu, Datuk Seri kira satu society ataupun satu masyarakat yang terkebelakang. Saya berpendapat dah lama dah. Saya berpendapat satu nilai yang sangat penting dalam masyarakat ialah pemikiran. Dan saya mengatakan sedemikian kerana saya seorang Muslim juga. Selain daripada manusia, seorang Muslim juga. Dan saya sangat diinspirasikan oleh Al-Quran. Bila saya lihat daripada Iqra' sampai akhirnya, kalau kita baca Al-Quran, Allah menyarankan manusia untuk berfikir. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Manusia yang menidakkan manusia berfikir, manusia yang takut kepada manusia salah faham, Allah memberikan kebebasan itu sepenuh-penuhnya. Dan pemikiran itu sebabnya di Yayasan Rapera kita cuba menengahkan nilai berfikir dan nilai keihsanan. Jadi kalau dilihat kepada berfikir, Saudara Fudil, orang yang tidak mau berfikir akan menjadi, sebagai contoh dalam agama, orang yang tidak berfikir akan orang jadi taksub. Dia mudah taksub pada guru-guru tertentu atau jemaah-jemaah tertentu, dan dia akan mengenepikan jemaah-jemaah yang lain. Orang yang tidak berfikir dalam agama mungkin dan pernah dibuktikan menjadi orang-orang yang ekstremis. Komis suicide dan sebagainya, suicide bomber dan sebagainya. Jadi banyak ada keganasan yang berlaku kerana orang tidak berfikir. Pada masa yang sama juga, orang tidak berfikir dalam politik, pengikut-pengikut yang tidak berfikir. Maksud saya juga penyokong-penyokong orang politik yang tidak berfikir, mereka boleh digunakan sebagai batu loncatan dan minta maaf sleeper oleh orang-orang politik untuk kepentingan orang politik semata-mata. Jadi rakyat pun perlu berfikir, kerana rakyat perlu tanya kepada apakah kegunaan belanjawan, bagaimanakah dana negara digunakan, bagaimanakah polisi-polisi itu adakah baik dan sebagainya. Jadi pemikiranlah satu nilai penting yang perlu disemai oleh semua rakyat Malaysia supaya kita boleh hidup bahagia dan efisien. Sangat penting. Saya percaya pergerakan Rapera ataupun Rapera ini sendiri adalah satu pergerakan satu medium yang mana menggalakkan rakyat itu berfikir dan berihsan. Bagaimana pula jika sesetengah golongan ataupun individu mereka ingin Datuk Seri berfikir dan bagi their own opinion, bagi pandangan sendiri, tapi mereka takut tentang sebagaimana Datuk Seri katakan, tindakan-tindakan daripada government dan sesetengah golongan elit ini sendiri. Jadi ini saya maksudkan tentang ketidakadilan oleh orang-orang politik. Jadi politikus dan keadilan. Jadi yang saya maksudkan juga orang-orang politik
dia ada dia punya kepentingan. Kepentingan dia ialah kuasa. Dan kalau boleh dia tidak mau banyak disoal oleh rakyat. Kita tanyalah saudara Fudil lah, adakah semua sekolah-sekolah mengajar kita berfikir? Adakah saudara Fudil masa pergi sekolah, adakah sekolah mengajar saudara berfikir? Saya Tidak ada. remember Yang mereka hanya bagi subjek-subjek tertentu, subjek geografi lah, subjek agama lah, subjek matematik dan sebagainya. Tidak mengajar kita berfikir. Tidak mengajar kita kaedah berfikir. Tidak mengajar kita apakah kaedah-kaedah seperti critical thinking untuk berfikir, creative thinking untuk berfikir dan sebagainya. Kita tidak diberitahu tentang apakah bahaya jika kita tidak berfikir dan sebagainya. Kita cuma diajar untuk berfikir dalam bidang-bidang subjek-subjek tertentu. Ini matematik, inilah caranya kamu buat. Ini bahasa Malaysia, ini bahasa Inggeris, ini bahasa ini subjek sejarah dan sebagainya. Faham ya? Jadi kita dapati bahawa rata-rata tidak ada pun satu usaha yang dilakukan oleh mana-mana pemimpin untuk menjadikan rakyatnya rakyat berfikir. Kalau boleh kita lihat Saudara Fudil lah, banyak undang-undang yang sebenarnya membantut, menghalang rakyat daripada berfikir. Saya setuju, memang ada setengah-setengah benda yang tidak harus dibenarkan. Sebagai contoh pornografi, yang sebab tak ada pun nilai yang baik kepada perkara-perkara yang lucah. Tetapi bahan-bahan pemikiran, bahan-bahan bacaan, kenapa nak diharamkan? Kenapa tidak membenarkan rakyat baca dan berbincang dan berwacana dan sebagainya? Yang keduanya, kita buat rapera pergerakan rapera ini kan, banyak usaha-usaha yang kita buat tu adalah di atas dana kita sendiri, dana kawan-kawan kita dan sebagainya. Adakah kerajaan sebagai contoh menggalakkan satu institusi sebagai contoh ya, mengatakan okey, mereka yang nak buat program-program untuk mengajak rakyat berfikir, inilah dana yang diberikan? Pernah dengar? tak pernah. Siapa tak pernah dengar? Kan? Jadi persoalannya, nilai berfikir ini begitu penting dalam kehidupan untuk hidup tu sendiri. Ya benar. Tetapi tidak digalakkan. Dan terutamanya, minta maaf, terutamanya dalam cara dan kaedah bagaimana agama diajar hari ini. Agama sepahaman saya yang diajar dulu-dulu lain. 1000 tahun, 1400 tahun lain. Kalau baca Quran, dia punya lain. Allah sentiasa mengajarkan kita berfikir. Banyak ayat Quran. Benar. Ya. Datuk Seri, berkaitan perkara tersebut, saya teringat salah satu quote daripada Datuk Seri ataupun tulisan Datuk Seri sendiri. Jika dibenarkan saya baca di muka surat 43. There has to be a real change in political thought. We have to move forward. This has to start with the people themselves, especially the raperas. We have to understand and accept that humanity does not have to be sacrificed at the altar of the politics. Raperas must reject any politician that sacrifices humanity for political expediency and gain. Hopefully, through such action and awareness among the people, more politicians will be motivated to cultivate their humanity. Ini adalah satu kenyataan ataupun Tahun bila tu? Tahun lebih kurang sikit. Saya percaya tahun 2009 tu, lebih kurang 15 tahun yang lepas. Okay. Ini adalah satu kata-kata bagi saya apabila saya membaca, ia adalah satu kata-kata yang memberi semangat kepada rakyat itu sendiri untuk move forward. Dan ada ajakan yang mana Datuk Seri labelkan ataupun grupkan sebagai rapera. Adakah ke arah ini kesemua masyarakat kita perlu bergerak, dan bagaimana kita boleh membentuk golongan-golongan rapera yang lebih ramai, Datuk Seri? Okey. Untuk memahami konteks artikel tersebut, saya tulis artikel tersebut dalam tahun 2009. Benar. Dan saya mengatakan di situ bahawa saya mengeluh sebenarnya. Saya mengeluh di situ, saya mengatakan bahawa kenapakah politik yang kita lihat sehingga tahun 2009 itu begitu animalistik, begitu kebinatangan. Ya, kenapa kebinatangan? Adakah orang politik tidak boleh bersikap humane, ataupun tidakkah boleh orang politik bersikap manusiawi, perkataan baru manusiawi ataupun berperi kemanusiaan. Jadi saya lontarkan soalan, adakah politik itu mesti bersikap kebinatangan dan tidak boleh ada nilai-nilai manusiawi ataupun kemanusiaan?
Dan saya mengatakan sebegitu dalam tahun 2009 kerana banyak perkara-perkara yang berlaku sebelum itu juga. Kita dapati bahawa di negara kita ni banyak berpolitik sampai tak berhenti-henti. Dan kalau kita lihat kepada kaedah dan cara mereka berpolitik dan sebagainya, ia bukan satu benda yang boleh kita anggap sebagai contoh yang baik kepada anak-anak kita dan mereka-mereka yang muda. Bahasa yang digunakan, bahasa yang terlalu kesat, kaedah-kaedah digunakan tu kaedah-kaedah yang terlalu kebinatangan dan sebagainya, dan banyak ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh orang politik itu sendiri pun tidak memberi kita satu keyakinan bahawa kita berada di negara yang bertamadun. Saya bagi contoh. Sebagai contoh, kita lihat sepanjang 10-20 tahun kita banyak dengar lontaran-lontaran oleh orang-orang politik sendiri di antara satu sama lain bahawa awak korup, saya korup, dia korup, mereka korup dan sebagainya. Ini bukan orang biasa yang bercakap tau, ini orang politik sendiri yang mereka bercakap. Jadi mereka masing-masing menuduh masing-masing sebagai korup. Jadi pada saya, adakah politik membenarkan kita melontarkan ungkapan-ungkapan yang tidak berasas? Satu. Yang keduanya, kalau ungkapan-ungkapan itu berasas, kenapa tidak diheret ke mahkamah? Kenapa tidak dikenakan dengan pertuduhan? Yang ketiga, bila pula dikenakan pertuduhan dan sebagainya, timbul pula tuduhan yang mengatakan bahawa ini adalah selective prosecution atau political persecution. Maknanya kalau tak dibuat, salah, kalau dibuat pun salah. Jadi yang saya nak cuba tekankan di sini ialah akhirnya tindakan-tindakan politikus ini berlaku sangat tidak adil kerana mereka bukan saja mengelirukan rakyat. Sebab rakyat berkeliru, mereka ni korup ke tak korup? Maknanya semua mereka ni korup. Kalau semua mereka ni korup, patut semua ni bersara lah daripada politik. Bagilah peluang kepada mereka yang muda. Takkan awak saja yang nak di situ, terutama bila awak sendiri mengatakan orang itu korup. Kan? Jadi dalam keadaan sedemikian, apakah cara yang untuk keluar daripada situ? Bagaimanakah kita nak tanam kembali perasaan ataupun nilai kemanusiaan? Sebab kita tak lupa Saudara Fudil bila kita lihat pada orang politik kena fikir, kena faham. Mereka bukan saja sebagai seorang pemimpin. Dalam satu masyarakat Asia, kita lihat mereka sebagai bapa, sebagai abang, sebagai ibu, sebagai kakak dan sebagainya. Mereka sebagai contoh-contoh yang terbaik. Dan bila mereka berkelakuan sedemikian, saya ungkapkannya sebagai kebinatangan. Ya. Jadi saya mengatakan di situ bahawa kita perlu ada rakyat-rakyat Malaysia yang saya ungkapkan sebagai rapera. Maknanya mereka tidak berpihak pada pasukan A atau B atau C, mereka berpihak kepada yang benar. Apa yang benar mereka sokong, apa yang tidak benar mereka tidak sokong. Dan golongan rapera inilah mereka yang cuba untuk mewujudkan suasana di mana satu sikap atau nilai kemanusiaan, manusiawi itu boleh wujud dan timbul dalam masyarakat, dalam berpolitik. Betul ya? Yang keduanya, Saudara Fudil, bila ada tindakan-tindakan kebinatangan, bukan saja rakyat menjadi keliru, tetapi kita merosakkan institusi negara itu sendiri. Kerana bila timbul tuduhan mengatakan wujudnya political persecution ataupun pendakwaan berdasarkan politik, ini kita menghina dan menggeritik secara tidak adil kepada AGC, Jabatan Pegawai Negara, dan juga Jabatan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Sebab maknanya kita mengatakan mereka bersubat sama. Jadi kalau itu ungkapan sedemikian dilontarkan oleh orang-orang politik, oleh pemimpin-pemimpin negara, bagaimanakah rakyat biasa akan melihat kepada dua institusi ini? Adakah mereka yakin kepada institusi ini? Juga wujud lontaran-lontaran dan tuduhan-tuduhan kepada kehakiman dan sebagainya. Jadi kehakiman, sistem kehakiman, pejabat pegawai negara, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, ketiga-tiga institusi yang begitu besar dicalik dengan tuduhan-tuduhan. Jadi apakah dalam keadaan di mana kita ada pemimpin-pemimpin politik, ini pemimpin politik yang besar-besar yang berlaku bukan sekarang saja, dari dulu sampai sekarang, tak berhenti lagi. Bila ini berlaku, adakah kita boleh marah kalau rakyat biasa tidak yakin kepada ketiga-tiga institusi ini? Tidak boleh. Jadi itulah saya mengatakan bahawa wujudnya ketidakadilan orang politik kepada cara mereka berpolitik. Dan saya harapkan sangat-sangat, dan ramai kawan-kawan saya dan NGO yang kita terlibat yang rapera kita mau ada yang sikap kemanusiaan. Jangan terlalu berpolitik sehingga perkara sendiri akan berlaku. Dan jika tuduhan itu benar, saya tidak mengatakan tuduhan itu benar atau tidak. Jika benar, ambil tindakan yang betul melalui proses undang-undang. Dan jika tidak benar, ambil tindakan terhadap mereka yang menuduh.
Ya, betul. Baru kita boleh menjernihkan institusi-institusi ini. Dan saya percaya nilai-nilai yang Datuk Seri sebutkan tadi, nilai-nilai Rapera itu sendiri, jika diterapkan dalam politikus-politikus, ia akan membawa satu keadilan yang secara menyeluruh. Jadi saya tambah, kita memang perlu kepada proses politik. Setakat ini itu saja proses atau sistem yang kita ada. Benar. Walaupun dalam hati saya fikir dan saya nak luahkan di sini, saya fikir kita perlu ada mungkin think tank ataupun pemikir-pemikir yang berfikir bagaimana untuk memperbaiki sistem politik ini. Mungkin sistem demokrasi yang kita ada ini boleh dijalinkan atau disantun dengan satu lagi sistem, saya tak tahu, satu lagi sistem yang boleh menjernihkan keadaan politik sekarang, ya. Itu satu. Yang keduanya ialah di Rapera juga kita bercakap tentang keihsanan, supaya kita dapat berlaku adil kepada rakyat dan juga kepada sistem dan institusi-institusi yang wujud di negara kita ini. Sedikit last, Datuk Seri, berkaitan dengan satu institusi ataupun grup yang boleh disantuni dengan pihak politik. Adakah ia satu agensi ataupun satu NGO ataupun satu mana-mana bahagian yang neutral ataupun tidak memihak kepada siapa-siapa ataupun macam mana yang Datuk Seri maksudkan? Alright. Ini I'm thinking aloud. Saya berfikir cara ni, belum mendalam lagi. Kalau terlihat kepada sistem yang ada sekarang ini, kita ada wakil-wakil rakyat yang pergi mengundi, yang pergi bertanding. Dan kita undi 222 mereka masuk ke parlimen, dan sebahagian daripada mereka menjadi pembangkang dan sebahagian daripada mereka menjadi pemerintah. Sepatutnya ada ketika-ketika di mana mereka bila dah masuk dalam parlimen tu berhentilah berpolitik. Sepatutnya. Dan ada isu-isu yang baik untuk negara, tak kira lah sama ada idea itu datang dari pembangkang atau pemerintah, sepatutnya mereka harus menyokong. Tapi malangnya saya lihat, kerana politik itu terlalu kuat di negara ini, perkara sedemikian tidak berlaku. Tidak ada kerjasama di antara pemimpin dan pembangkang dalam parlimen untuk semata-mata untuk rakyat. Jika itu berlaku, tidak perlu satu sistem yang lain, ya. Jadi di sini kita memahami bahawa mereka ini adalah wakil-wakil rakyat, mereka ini adalah ahli-ahli politik. Malangnya kita lihat bukan sebagai pemimpin mereka ini, tapi ahli politik. Jadi bila ahli politik, mereka hanya berminat kepada kuasa dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak mensantuni? Mungkin ni cara ni, ya. Mungkin kita berfikir satu sistem di mana mereka yang berkebolehan. Sebagai contoh, mereka yang mempunyai kebolehan untuk dalam bidang ekonomi, dilantik sebagai dalam satu komiti yang menjalankan atau mengurus Kementerian Ekonomi. Walaupun dia ada Menteri Ekonomi orang politik, tapi dia ada seorang lagi yang chairman ke apa namalah yang mengurus di situ. Seperti syarikat sebagai contoh, kan. Dan mungkin untuk Kementerian Digital, mungkin kementerian yang kita jadi orang-orang yang pakar dalam bidang tertentu untuk menjadi di bawah menteri untuk menjaga. Jadi mungkin itu merupakan satu komiti sebab mereka ini tidak mempunyai kepentingan politik. Itu satu cara lah. Maknanya kita bukan check balance, kita ada satu jawatan kuasa yang hanya fokus kepada tugasan yang perlu dilakukan tanpa berfikir atau diganggu oleh kepentingan politik. Ini very idealistic, tapi ini satu cara yang mungkin kita boleh berfikir. Sebab kalau kita letak orang politik ini dia macam musical chairs. Saya pernah fikir, takkanlah orang politik itu dia pandai tentang semua, kan. You letak bidang ekonomi bukan orang ekonomi, you letak bidang Kementerian Pertanian orang yang bukan tahu tentang pertanian dan sebagainya. Jadi dia tak masuk akal. Sebab kalau kita nak ambil seorang lawyer, kita ambil seorang lawyer. Kalau kita ambil seorang yang ekonomis kerja kat bank, kita ambil orang yang ada kebolehan. Di syarikat kita lihat kepada kelayakan. Di politik kita tak lihat pada kelayakan. Kita lihat pada undi, ya. Kita lihat pada undi, kita lihat pada kau dapat undi, kau akan jadi menteri. Kan? Dan semua orang anggap menteri itu mesti pandai. Jadi itu keanehan. Something to ponder. Jadi bagaimana? Jadi mungkin kita nak letakkan wakil rakyat sebagai wakil rakyat untuk mewakilkan aspirasi, masalah rakyat dan sebagainya. Jadi kerja sebenarnya bagi pada orang yang berkebolehan untuk buat. Dan janganlah wakil-wakil rakyat itu, menteri itu berpura-pura yang dia tu memang mahir dan dia tahu. Rakyat tahu, dia tak tahu pun. Kan? Minta maaf lah, kan? Betul. Minta maaf. Saya tak kata menteri-menteri bodoh tu. Banyak menteri-menteri itu pandai. Tapi tidak semestinya kita berpendidikan formal dalam bidang A mesti pandai dalam bidang B. Itu maksud saya, ya. Dia based on merit, Datuk Seri. Merit dan kebolehan. Ya, betul. Okay. Dia
Terima kasih banyak Azri. Sama-sama. Banyak sifat-sifat rapera yang kita dengar hari ini, dan saya percaya kalau diterapkan dalam suasana politik kita, insya-Allah Malaysia akan maju lebih lagi. Terima kasih Datuk Seri sekali lagi kerana bersama dengan saya. Insya-Allah kita akan bersama lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika anda berminat dengan rancangan-rancangan ataupun episod-episod yang kami keluarkan, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Jika anda inginkan notifikasi datang terus kepada anda untuk mengingatkan anda, jangan lupa untuk tekan butang loceng. Terima kasih kerana menonton rancangan Pandangan J.